yang pertama iaitu kumpulan. Kita telah bincangkan mengenai kumpulan, kemudian subkumpulan, kemudian kita lihat koset, dan kemudian kita dapatkan subkumpulan normal, kemudian kita bentukkan kumpulan hasil bahagi, dan kita lihat pemetaan antara kumpulan yang kita namakan sebagai homomorfisme, dan kemudian kita lihat sifat-sifat kumpulan yang sama kita namakan sebagai isomorfisme. So itu adalah struktur yang pertama dalam struktur aljabar. So kita akan teruskan untuk kali ini struktur yang kedua yang kita namakan sebagai gelanggang. Okey, apakah itu gelanggang? So mulakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Okey, so kita andaikan kita ada suatu set R, dan dalam set R ini kita ada dua operasi, operasi penambahan dan operasi pendaraban. Jadi kita akan namakan sistem R dengan dua operasi tambah dan darab ini kita namakan sebagai gelanggang jika dipenuhi 5 syarat ini, iaitu yang pertamanya sistem R dengan operasi tambah adalah kumpulan bilan. Jadi kalau dalam kumpulan kita ada satu set dengan satu operasi star, tapi untuk khusus kepada gelanggang ni kita ada dua operasi, operasi tambah dan operasi darab. Jadi kalau sistem R dengan operasi tambah itu dia mestilah kumpulan bilan. Jadi kalau kita recall balik apa maksud kumpulan bilan, operasinya kalis tukar tertib. Jadi operasi tambah ni mesti kalis tukar tertib. Kemudian dia juga mesti tertutup operasi darab. So A darab B mesti berada dalam set R juga. So itu kita namakan sebagai operasi tertutup. So sudah pastilah operasi tambah tertutup sebab dia dalam kumpulan bilan. Jadi operasi tambah juga mesti tertutup. Kemudian operasi darab juga kali seketuan. Operasi tambah kita tahu kali seketuan kerana dia kumpulan bilan, jadi operasi tambah tu mesti kali seketuan. Kemudian dia penuhi ada dua lagi syarat iaitu taburan kiri dan taburan kanan. Jadi kalau dia penuhi kelima-lima syarat ini kita namakan sistem itu sebagai gelanggang. So gelanggang ni dia lebih spesifik. Dua operasi tambah dan darab. Tidak seperti kumpulan. Kumpulan satu set G dengan satu operasi bintang. Bintang tu boleh jadi tambah, boleh jadi darab, boleh jadi gubahan dan sebagainya. Tapi untuk gelanggang dua operasi tambah dan darab. Jadi dalam gelanggang ini, operasi darab tu kita tak peduli sama ada dia garis tukar tertib ataupun tidak garis tukar tertib. Tapi operasi tambah perlu. Operasi tambah mesti garis tukar tertib, operasi darab ni tak perlu. Yang perlu dia mesti tertutup, mesti kalis seketuan. Dan gabungan tambah dan darab itu bersifat taburan kiri dan taburan kanan. Okay, tarikh yang kedua, kita ada kumpulan tadi. Kalau R dengan tambah tu adalah kumpulan, dan dalam kumpulan kita ada identiti. Jadi identiti operasi tambah tadi tu kita namakan sebagai sifar. Dan kita tandakan dengan tanda sifar. So jadi identiti A tambah sifar sama dengan A sama dengan A sifar tambah A, iaitu sifar, iaitu identiti operasi tambah. Kemudian di dalam kumpulan kita ada identiti dan kita juga ada songsangan. Jadi kita ada songsangan operasi tambah.
Jadi songsangan operasi tambah kita namakan sebagai negatif, dan kita simbolkan dengan negatif A. So ini adalah songsangan bagi operasi tambah ditandakan dengan negatif A. Jadi A tambahkan dengan songsangan dia, A tambah negatif A samalah dengan sifar, sama dengan negatif A tambah A. Untuk operasi darab, kita tak peduli sama ada ataupun tidak ada identiti operasi darab. Tak perlu ada untuk gelanggang. Untuk gelanggang operasi darab tak perlu. Kita tak perlu kalis tukar tertib dan kita tak perlu kewujudan identiti bagi operasi darab. Jika ada, okey. Jika ada operasi darab itu ada wujud, kita namakan sebagai unity. Dan kita tandakan dengan tanda 1. Jadi kalau wujud, kita namakan dia unity. Kalau tak wujud pun tak mengapa. Jadi identiti operasi darab 1, jadi A darab 1 sama dengan A sama dengan 1 darab A. Tanda yang ketiga, kita katakan gelanggang kalis tukar tertib. Kalau operasi darab dia kalis tukar tertib. Jadi gelanggang ni, operasi tambah dia mesti sentiasa kalis tukar tertib sebab dia mesti kumpulan abilan. R tambah mesti kumpulan abilan, mesti kalis tukar tertib. Jadi kita tadi tak peduli sama ada gelanggang ini operasi darab kalis tukar tertib ataupun tak. Jika operasi dia kalis tukar tertib, kita namakan R itu gelanggang kalis tukar tertib. Okey, tanda yang seterusnya, gelanggang dengan keunitan. Tadi kita tak peduli sama ada unity wujud ataupun tidak. Jadi jika unity wujud, kita namakan gelanggang tersebut gelanggang dengan keunitan ataupun gelanggang berunity. Maksudnya gelanggang tu ada unity dia. Jadi kita tak perlu pedulikan dia. Jadi kalau wujud gelanggang dengan keunitan, kalau tak wujud ataupun gelanggang berunity, kalau tak wujud gelanggang tanpa keunitan. Kemudian kita juga tak peduli sama ada unsur songsangan wujud ataupun tidak bagi setiap unsur dalam gelanggang R itu. Jadi kalau wujud adalah songsangan dia, kalau tak wujud pun tak mengapa. Jika wujud songsangan, kita akan simbolkan dengan negatif A. Jadi A kuasa negatif 1, A kuasa negatif 1. Jadi ada dua operasi, jadi anda kena fikirkan perbezaan identiti dan songsangan bagi operasi tambah dengan operasi darab. Identiti operasi tambah sifar, identiti operasi darab jika wujud unity. Songsangan bagi operasi tambah negatif dan songsangan bagi operasi darab jika wujud kita akan tandakan dengan A kuasa negatif 1. Lihat contoh yang pertama ini, integer, nombor nisbah dan nombor nyata. Mereka ketiga-tiga ni adalah gelanggang. Jadi apakah sifar bagi Z, Q dan R, sifar identiti operasi tambah. Jadi sifar dia mestilah angka sifar lah, sebab A tambah sifar akan sama dengan A. So itu sifar dia lah. Kemudian negatif, kita tahu A tambah negatif A akan dapat sifar. Jadi negatif dia ada wujud lah. Kalau 3, negatif dia adalah negatif 3 dan sebagainya. Unity pun wujud dalam gelanggang integer, nombor nisbah ataupun nombor nyata ni, unity dia adalah 1. Sebab didarabkan dengan 1, kita akan dapat A. Adakah gelanggang ini kalis tukar tertib? Ya, operasi darab dia kalis tukar tertib. Untuk nombor nyata, nombor nisbah, integer, operasi darab kalis tukar tertib. Jadi ini adalah gelanggang kalis tukar tertib. Jadi kita boleh sahkanlah yang R, Z, Q dan R itu gelanggang kalis tukar tertib dengan keunitan. Jadi anda perlu sahkan, maksudnya anda kena tunjukkanlah operasi darab itu, kalis keketuan operasi darab itu
tertutup dan kemudian sifat taburan kiri dan taburan kanan dipenuhi. Jadi boleh tunjukkanlah tak ada masalah lah kat situ untuk tunjukkan. Kalau kita perhatikan dalam gelanggang R, kita dapati semua unsur yang bukan sifat ada songsangan operasi darab. Okay, untuk gelanggang R saja, nombor nyata. Songsangan dia diberikan oleh 1/A. 1/A adalah songsangan bagi A dalam nombor nyata. Tetapi dalam Q, dalam Z, bukan semua unsur ada songsangan. Dalam Z hanya 1 dan -1 sahaja yang mempunyai songsangan. Kerana songsangan bagi 1 adalah 1. Sebab 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi songsangan dia adalah 1. Manakala songsangan bagi -1 adalah -1. So -1 darabkan dengan songsangan -1 tu sama dengan 1. Jadi dua unsur ni saja yang mempunyai songsangan dalam gelanggang integer. Seterusnya kita lihat gelanggang yang kedua, iaitu gelanggang nombor kompleks C. Okay, apakah dia sifar dia? Nombor kompleks bentuk dia adalah A tambah BI. Yang I kuasa 2 sama dengan -1. Jadi apakah sifar dia? Adalah sifar tambah sifar I. Kerana kalau kita tunjukkan secara detail dia akan dapat A tambah BI tambah sifar I sama dengan A tambah BI. So itu adalah identiti operasi tambah. Negatif pun mudah sajalah. Negatif bagi A tambah B adalah A tambah BI adalah negatif A, negatif BI. Unity pun ada, iaitu 1 tambah sifar I. Kerana kalau kita darabkanlah A tambah BI darab 1 tambah sifar I dapat A tambah BI. So ini juga adalah gelanggang dengan keunitan ataupun gelanggang beruniti. Kalis tukar tertib pun ya, kedua operasi darab untuk nombor kompleks kalis tukar tertib. Dan kita boleh tunjukkanlah yang C itu adalah gelanggang kalis tukar tertib dengan keunitan. Anda perlu tunjukkanlah sifat taburan kiri dan taburan kanan dipenuhi. Untuk operasi darab, semua unsur bukan sifar ada songsangan dia. Sebab songsangan bagi A tambah BI adalah kita darabkan dengan konjugat dia lah. A tambah BI darabkan dengan kita darabkan dengan A tolak BI perkan dengan A tolak BI dan kita darabkan dia, kita akan dapatlah konjugat dia adalah A tolak BI per A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, kita lihat contoh yang ketiga, gelanggang nombor genap 2Z. Semua nombor-nombor gandaan 2. Integer gelanggang 2Z, semua nombor-nombor genap. Sifar dia mestilah sifar jugalah, kerana A tambah sifar akan sama dengan A. Benarlah untuk integer 2Z pun. Apakah dia negatif? Pun masih sama, negatif A. Unity, adakah wujud unity dalam gelanggang 2Z. So kita tahu unity bagi integer adalah negatif 1. Tapi 1 tidak berada dalam nombor genap ini. Jadi unity dia tidak wujud. Jadi ini satu contoh yang pertama yang kita lihat, unity tidak wujud. Operasi darab tidak ada unity dia. Kalis tukar tertib, ya, semua nombor kalis tukar tertib. Jadi kita boleh dan tunjukkanlah taburan kiri dan taburan kanan dipenuhi dan kita boleh simpulkan yang 2Z adalah gelanggang kalis tukar tertib tanpa keunitan. Kerana dia kalis tukar tertib tapi tak ada unity. Jadi tanpa keunitan. Jadi disebabkan gelanggang ini tidak mempunyai unity, maka semua unsur tak adalah songsangan. Kerana tak ada unity, tak adalah songsangan dia.
Sebab takrif songsangan tu A tambahkan dengan A kuasa negeri 1 dapat unity. Jadi tak ada unity, tak adalah songsangan dia. Contoh yang seterusnya adalah polinomial, ya, gelanggang polinomial perkali nyata. Ini pun kita boleh tunjukkan ini adalah suatu gelanggang, ya. Okey, jadi apakah dia sifar, ya? So apakah sebarang polinomial ditambahkan dengan suatu unsur tu, kita akan dapat polinomial tersebut juga. Jadi sifar dia adalah sifar, ya, polinomial sifar, ya. Semua pemasukan dia adalah sifar. So adalah sifar bagi gelanggang polinomial. Negatif pun mudah saja. Negatif bagi A0 tambah A1x to ANXN adalah negatif. Pemasukan dia semua negatif lah, ya. Itu adalah negatif bagi suatu polinomial. Adakah unity wujud? Unity dia adalah polinomial pemalas 1, sebab 1 didarabkan dengan sebarang polinomial dapat polinomial itu juga, Jadi polinomial pemalas 1 adalah unity bagi gelanggang polinomial. Dan kita boleh tunjukkanlah yang polinomial, gelanggang polinomial ini adalah suatu gelanggang yang kali suka tertib, sebab nombor nyata kali suka tertib, jadi pemasukan dia tu kali suka tertib dengan keunitan. Okey, untuk songsangan operasi darab, apakah unsur yang ada songsangan bagi operasi darab? Hanyalah pemala, bukan sifar, ya. So yang A1, A2, AN tu semuanya sifar kecuali A0 tu yang bukan sifar, ya. Jadi itu saja yang mempunyai songsangan, ya, untuk gelanggang polinomial. Seterusnya kita lihat satu lagi contoh, iaitu gelanggang matriks N kali N, ya. Sebelum ni kita cuma lihat semua gelanggang bersifat gelanggang kalis tukar tertib. So ini adalah contoh yang kita lihat nanti adalah satu contoh gelanggang yang bukan kalis tukar tertib. Kerana kita tahu matriks tidak bersifat kalis tukar tertib terhadap operasi darab. Jadi apakah dia sifar bagi matriks? Matriks sifar lah, ya. Semua pemasukan dia adalah sifar, ya. Matriks segi empat sama, semua pemasukan dia sifar. Negatif, semua pemasukan dia kita darabkan dengan negatif 1, So itu adalah negatif. Unity, matriks operasi darab, unity dia adalah semua pemasukan dia sifar kecuali perpenjuru dia adalah 1, So wujud identiti untuk matriks segi empat sama. Adakah gelanggang ini kali tukar tertib? Ya, kita lihat ada beberapa contoh yang unsur gelanggang itu yang tidak bersifat kalis tukar tertib. Jadi gelanggang matriks ini bukan gelanggang kalis tukar tertib. Okey, jadi kalau kita lihat contohnya, misalnya matriks 2 kali 2, kalau kita darabkan dua matriks ni, 0111 sifar 1 ni darabkan dengan 1 sifar 11, kita akan dapat 2111, dan kalau kita ubahkan tertib pendaraban, kita akan dapat satu matriks yang berbeza. Jadi untuk contoh ni sahaja kita dapat tunjukkan yang gelanggang matriks segi empat sama bukan gelanggang kalis tukar tertib. Jadi kita boleh tunjukkanlah gelanggang matriks ini adalah gelanggang dengan keunitan, kerana ada unity dia, tetapi ini bukan gelanggang kalis tukar tertib. Dan apakah songsangan untuk matriks segi empat sama? Jadi matriks segi empat sama akan mempunyai songsangan jika penentunya bukan sifar. Kalau determinan dia bukan sifar, maka akan wujudlah songsangan untuk operasi darab. Jadi bukan semua unsur mempunyai songsangan. So bukan semua unsur dalam matriks segi empat sama yang mempunyai songsangan. Hanya matriks segi empat sama yang penentunya bukan sifar.
Okey, kita lihat satu contoh gelanggang terhingga iaitu gelanggang modulo 3. So, modulo 3, Z3, operasi tambah dia adalah tambah 3 dan operasi darab dia adalah darab modulo 3. Kita recall balik, Z3 mempunyai 3 unsur iaitu sifar, 1 dan 2. Kelas kesetaraan sifar, kelas kesetaraan 1 dan kelas kesetaraan 2. Itu adalah unsur dia dan operasi dia adalah operasi tambah. Jadi kita akan dapatilah, kita boleh lengkapkanlah sifar ni sebab ini gelanggang terhingga, jadi kita boleh jadualkan operasi tambah dia. Jadi okal 1 tambah 2 akan dapat sifar untuk modulo 3. Maka 2 tambah 2 akan dapat 1 untuk modulo 3. Kemudian kita boleh bentangkan operasi darab. Jadi gelanggang dia ada 2 sifir, sifir tambah dan sifir darab. Jadi 1 darab 1 akan dapat 1 dan 2 pun okal dapat 2. Manakala 2 darab 2 kita akan dapat 1 untuk modulo 3. Jadi apakah sifar? Sifar kita lihat dalam operasi tambah. So manakah baris yang sama dengan baris yang pertama ataupun lajur yang sama dengan lajur yang pertama. Jadi dia mestilah yang sifar lah. Sifar inilah yang sama dengan lajur yang pertama. Apakah negatif? Negatif bagi sifar adalah sifar, negatif bagi 1 adalah 2. Sebab 1 tambah 2 dapat sifar. Jadi 2 adalah negatif bagi 1, manakala negatif 2 adalah 1. So negatif 2 tambah 1 dapat sifar, jadi negatif bagi 2 adalah 1. Kita lihat pula untuk operasi darab, apakah dia identiti ataupun unity. Kita lihat unity dia mestilah baris yang sama dengan baris yang pertama. Jadi baris yang sama dengan baris pertama adalah baris 1 ini. Jadi 1 adalah unity, operasi darab. Songsangan bagi sifar tak ada. So sifar tak ada songsangan sebab kita dapati sifar tak darabkan sebarang unsur pun kita takkan dapat 1. Takkan dapat. Sifar tak ada songsangan operasi darab. Manakala 1 darab 1 dapat 1, jadi songsangan bagi 1 adalah 1. Manakala 2 darab 2 sama dengan 1 untuk modulo 3. Jadi songsangan bagi 2 adalah 2. Jadi dalam gelanggang modulo 3 hanya 2 unsur yang mempunyai songsangan ataupun semua unsur bukan sifar ada songsangan. Jadi kita juga boleh sahkan yang Z3 modulo 3 adalah gelanggang operasi darab kais cukar tertib. Jadi dia adalah gelanggang kais cukar tertib dengan keunitan. Unity dia adalah 1. Kita lihat modulo 4. So dia berbeza. Tadi modulo 3, sekarang modulo 4. Modulo 4 ada mempunyai 4 unsur. Sifar 1, 2 dan kelas kesetaraan 3. Jadi seperti biasa kita boleh lengkapkan sifar untuk operasi tambah. Boleh lengkapkanlah semuanya. Jadi 1 tambah 3 dapat sifar, bersama dengan 3 tambah 1, 2 tambah 3 dapat 1. Dan 3 tambah 3 kita akan dapat 2 modulo 4 untuk operasi tambah. Dan kemudian untuk operasi darab pun sama jugalah, kita boleh lengkapkan sifar untuk operasi darab. So 2 darab 3 kita akan dapat 2 modulo 6, modulo 4 dan 3 darab 3 9 adalah modulo 4 adalah 1. Apakah dia sifar? Identiti operasi tambah, baris yang sama dengan baris pertama adalah sifar. Jadi sifar adalah identiti operasi tambah. Apakah songsangan ataupun negatif? Negatif 1 adalah 1. Sifar tak ada, negatif sifar adalah sifar. Negatif 1 adalah 3. Sebab 1 tambah 3 dapat sifar. Manakala negatif 2 adalah 2. 2 tambah 2 adalah sifar dan
3 tambah 1 sama dengan sifar. Jadi negatif bagi 3 adalah 1 untuk modulo 4. Manakala untuk operasi darab, apakah dia unity jika wujud baris yang sama dengan baris yang pertama adalah baris 1, sifar 1, 2, 3. Dia sama, jadi unity dia adalah 1. Apakah unsur-unsur songsangan bagi setiap unsur? So, sifar tak ada songsangan. Songsangan si darab. Songsangan bagi 1 adalah 1. 1 darab 1 adalah 1. Manakala songsangan bagi 3 adalah 3. So, 3 darab 3 sama dengan 1 modulo 4. So, 3 darab songsangan bagi 3 adalah 1. Manakala sifar dan 2 tak ada songsangan. So, kalau kita perhatikan baris 2 ni, tak ada 2 didarabkan dengan something yang kita akan dapat unity. So, 2 tidak mempunyai songsangan. Jadi, dia berbeza dengan modulo 3 tadi. Modulo 3, semua unsur bukan sifar mempunyai songsangan operasi darab. Tapi untuk modulo 4, hanya 1 dan 3 mempunyai songsangan operasi darab. Manakala 2 tidak mempunyai songsangan dalam operasi darab. Kita boleh sahkan juga yang Z4 adalah gelangan kais tukar tertib dengan keunitan. Okey, seterusnya adalah kita nak lihat gelanggang hasil tambah langsung. So, apa dia gelanggang hasil tambah langsung? Kalau kita ada 2 gelanggang R dan S, kita boleh bentukkan satu lagi gelanggang yang kita tambahkanlah kita bentukkan 2 gelanggang hasil tambah langsung itu merupakan unsur-unsur pasangan hasil darab kartisan R cross S, R silang S. Jadi untuk gelanggang kita perlu takrikan 2 operasi, operasi tambah dan operasi darab. Jadi operasi tambah dia kita takrikan bagi setiap pasangan R dan S tu, kita tambahkan satu lagi pasangan R dengan S, kita takrikan komponen yang pertama dia adalah operasi tambah dalam gelanggang R, manakala komponen yang kedua operasi tambah dalam gelanggang S. So, begitu juga sama dengan operasi darab. So, ini adalah operasi tambah dan darab yang kita takrifkan untuk gelanggang baharu kita, iaitu gelanggang hasil tambah langsung. Jadi, kita kena buktikanlah dengan operasi tambah dan operasi darab yang kita takrifkan ini dapat membentuk gelanggang. Maksudnya kita perlu tunjukkan kelima-lima syarat aksiom gelanggang tadi mestilah dipenuhi. Kita akan tandakan dengan R bulat tambah S. So, ini adalah gelanggang hasil tambah langsung. Okey, jadi kita akan buktikanlah yang hasil tambah langsung RS ini adalah suatu gelanggang. Dan jika R dan S gelanggang kali tukar tertib, operasi darab dia kali tukar tertib, maka gelanggang hasil tambah juga gelanggang kali tukar tertib. Manakala jika R dan S mempunyai unity, maka gelanggang hasil tambah juga mempunyai unity. Jadi 3 perkara lah yang kita nak tunjukkan. Yang pertama, kita tunjukkan dahulu yang hasil tambah langsung RS ini adalah suatu gelanggang. Jadi kita kena tunjukkanlah kelima-lima syarat tu. Yang pertama, adakah dia dengan operasi tambah kumpulan R-bilan? Kita boleh tunjukkanlah yang operasi tambah tu tertutup kali seketuan dan kali tukar tertib. So very trivial lah. So anda boleh cuba sendiri tunjukkan yang operasi tambah tertutup. Tertutuplah kerana R dan S gelanggang. Jadi operasi tambah dalam R tertutup, operasi tambah dalam S pun tertutup. Dia juga kali seketuan dan mestilah kali tukar tertib. Sifar
adalah sifar-sifar. Ya. So komponen yang pertama adalah sifar dalam R dan komponen yang kedua adalah sifar dalam S. Ya. Jadi pasangan sifar R dan sifar S itu adalah sifar dalam gelanggang hasil tambah langsung RS. Negatif pun mudah saja, iaitu negatif bagi RS, unsur RS adalah negatif R dan negatif S. Ya. Jadi kita boleh simpulkanlah yang hasil tambah langsung RS dengan operasi tambah adalah kumpulan R bilan. Kemudian kita nak tunjukkan syarat yang kedua, operasi darat tertutup. Kita tahu operasi darat dalam R tertutup, operasi darat dalam S tertutup, maka operasi darat dalam R tambah langsung S pun tertutup. Itu juga dengan kali sekutuan pun mudah saja, kita boleh tunjukkan dia bersifat kali sekutuan. Taburan kiri pun mudah saja, anda boleh cubalah. Ya. Kalau kita lihat R1 tambah S, darat R1 S1 didaratkan dengan R2 S2 tambah R3 S3 first. Ya. Kalau kita dapatkan, kita boleh tunjukkanlah dia bersifat taburan kiri dipenuhi. Ya. Jadi kerana taburan kiri dipenuhi dalam R dan dipenuhi dalam S. Ya. Jadi kita boleh tunjukkanlah sifat taburan kiri ini dipenuhi. Begitu juga dengan taburan kanan. Ya. Anda boleh cuba tunjukkan. Ia sama. Jadi kita boleh simpulkan yang hasil tambah langsung R dengan S, operasi tambah dan darat yang kita baru takrifkan tadi merupakan suatu gelanggang. Kemudian kita nak tunjukkan adakah hasil tambah langsung RS ini gelanggang kali tukar tertib. Jika R dan S kali tukar tertib pun mudah saja. Ya, kalau kita tahu R1 S1 daratkan dengan R2 S2, disebabkan R dan S kali tukar tertib, jadi kita boleh tukarkan order R1 R2 ni jadi R2 R1 dan S1 S2 jadi S2 S1, jadi dia kali tukar tertib. Ya. Jadi kalau R dan S kali tukar tertib, maka gelanggang hasil tambah langsung pun kali tukar tertib. Manakala unity, jadi jika R dan S mempunyai unity, katakan satu R dan satu S, maka unity bagi hasil tambah langsung juga adalah satu R pasangan satu R dan satu S. Ya. Jadi kita dah buktikanlah ya, teorem 14.1 ini. Ya. Jadi hasil tambah langsung dua gelanggang juga adalah gelanggang. Kita lihat satu contoh, misalnya kita lihat Z3 tambah langsung dengan Z4. Ya. Jadi berapakah bilangan unsur dalam Z3 tambah langsung Z4? Z3 ada sebanyak 3 unsur, manakala Z4 mempunyai 4 unsur. Ya. Jadi unsur dalam hasil tambah langsung Z3, Z4 ada sebanyak 12 unsur. Ya. Bilangan unsur dia 12. Kita mulakanlah dengan pasangan tertib ya, sifar-sifar 1, sifar 2, sifar 3. Kemudian 1 sifar 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan 2 ya. So kita akan dapat ada sebanyak 12 unsur dalam hasil tambah langsung Z3 dan Z4. Apakah dia sifar? Yang warna pink itulah ya, sifar. Itu adalah sifar bagi Z2 tambah langsung Z4. Unity ada 1, 1. Itu adalah unity bagi gelanggang ini. Negatif bagi sifar-sifar adalah sifar. Negatif bagi sifar 1 adalah 1. Dia adalah sifar 3. Sorry. Sifar 3 sebab sifar 1 tambah sifar 3 dapat sifar-sifar. 1 tambah 3 adalah sifar dalam Z4. So yang kedua dalam Z4, yang ketiga dalam Z3. So pastikan anda benar order dia tu ya. So yang komponen pertama modulo 3, komponen yang kedua modulo 4.
Apakah songsangan bagi negatif satu sifar? Songsangan bagi negatif satu sifar adalah dua sifar. Dalam modul 3, 1 tambah 2 sama dengan sifar. So, 2 sifar. So, berbeza. Anda perhatikan kat sini. Songsangan bagi sifar 1 adalah sifar 3. Songsangan bagi negatif bagi 1 sifar adalah 2 sifar. Manakala negatif bagi 1, 2 adalah 1, 2. So, kita akan dapat 2, 2. 2, 2. Manakala negatif bagi 2, 1 adalah 2 tambah 1, 3. So, 2, 3. 1, 3. Sebab 2 tambah 1 adalah sifar dalam modul 3. Yang kedua modul 4. Jadi anda boleh carilah semua negatif dia. Jadi kita akan dapat sebanyak ada pasangan inilah. So, apakah negatif bagi 2, 3 adalah 1, 1. Ini adalah beberapa contoh hasil tambah. So, pastikan anda lakukan operasi tambah komponen yang pertama modulo 3 dan komponen yang kedua modulo 4. So, anda ungkap sajalah untuk kita dapatkan hasil tambah dia. 1, 2 tambah 2, 2, kita akan dapat sifar-sifar. Dapat sifar untuk hasil darat langsung Z3 darat tambah langsung Z4. Beberapa contoh hasil darat pun anda boleh tentukanlah. So, misalnya 22 darat 22 dapat yang komponen yang pertama modulo 3. Jadi 2 darat 2 modulo 3 adalah 1, tapi modulo 4 2 darat 2 dapat sifar. Itu jugalah dengan contoh ini kita boleh carilah hasil daratnya. Okey, teorem yang kedua yang kita akan lihat hari ini. Jika A tambah dan darat suatu gelanggang, maka sifar dalam R adalah bitara, adalah unik. Itu juga dengan unity, jika wujud juga adalah bitara ataupun unik. Jadi bagaimana kita nak buktikan yang sifar adalah bitara? Okey, so daripada takrif 14.1, kalau R tambah darat adalah gelanggang, maka R operasi tambah adalah kumpulan. Jadi kalau kumpulan, identiti dia adalah sifar dan kita dah tunjukkan dalam teorem kumpulan dahulu, dalam teori kumpulan dahulu, teorem 5.1, identiti operasi tambah ini adalah bitara. Operasi sifar itu adalah unik, bitara daripada teorem 5.1. Jadi maka sifar juga adalah unik. Untuk yang kedua, unity, jika wujud adalah bitara, so kita andaikan ada 2 unity dalam R dan kita perlu tunjukkan yang E sama dengan F. Jadi kalau kita andaikan ada 2 unity dan kita tunjukkan kedua-duanya sama, maka unity dia mestilah bitara ataupun unik. Jadi andaikan E dan F itu adalah unity, kita nak tunjukkan yang E sama dengan F. Okey, jadi apakah takrif unity? Kalau E adalah identiti, maka X darab E sama dengan X. Itu juga dengan XE. Manakala jika F sebagai identiti, E darab F sama dengan X. Okay. Jadi daripada sini kita boleh simpulkan yang F star E, F darab E, sebab ini benar untuk semua X, jadi termasuklah F. Jadi F darab E sama dengan F. Manakala ini benar untuk semua X dalam R, jadi termasuklah dengan E. Jadi kita akan dapat EF sama dengan E. Jadi daripada kedua node ni kita boleh simpulkan yang F sama dengan E. Jadi F sama dengan E, jadi unity jika wujud adalah unik. Okey, teorem yang ketiga. Jika R gelanggang, A dan B unsur dalam R,
maka sifar darab A sama dengan sifar. Ataupun A darab sifar sama dengan sifar. Yang kedua, negatif A didarabkan dengan B sama dengan negatif A darab B. Betul juga dengan A darab negatif B. Dan yang ketiga, negatif A didarabkan dengan negatif A dapat AB dalam gelanggang R ini. Jadi bagaimana kita nak buktikan yang pertama ini, unsur sifar didarabkan dengan sebarang unsur A dalam R mestilah sama dengan sifar. Okey, yang pertama kita ada sifat sifar ini iaitu sifar adalah identiti, jadi sifar sama dengan sifar tambah sifar ini. Jadi kita nak tunjukkan yang sifar darab A, so kita boleh darabkan kedua-dua belah persamaan ini dengan A, lakukan proses aljabar. Jadi sifar darab A sama dengan sifar tambah sifar darab A. Itu operasi. Dan dia bersifat taburan kiri dan taburan kanan. Jadi daripada takrif 14.1, sifar darab tambah sifar darab A sama dengan sifar darab A tambahkan dengan sifar darab A, taburan kanan. Kemudian kita lakukan proses aljabar, kita tambahkan sebanyak sama kedua-dua belah persamaan. So kita tambahkan yang biru tu, tambahkan dengan negatif sifar A kedua-dua belah persamaan. Dan sebelah kiri kita dapati yang sifar A tambahkan dengan negatif sifar A. Itu adalah pasangan negatif dia. Jadi akan takrif negatif dia sama dengan sifar di sebelah kiri. Manakala di sebelah kanan, dua ungkapan yang terakhir itu juga adalah pasangan negatif. Jadi dia sama dengan sifar. Jadi kita dapati persamaan dia adalah sifar sama dan sifat A tambahkan dengan sifar sama dengan sifar A. Daripada sini, daripada yang kita simpulkan dapat ni sifar sama dengan sebelah kanan sifar A tambah sifar dan sebabkan ini sifat daripada takrif identiti akan sama dengan sifat tambah A sajalah sebelah kanan. Okey, jadi kita dah tunjukkan yang sifar didarabkan dengan sebarang unsur R akan sama dengan sifar. Jadi kita dah tunjukkan bahagian yang pertama sebelah yang pertama. Dan kemudian kita juga kena tunjukkan yang sebelah yang kedua ini. So sama juga, kaedah yang sama untuk tunjukkan yang A darab sifar juga adalah sifar. Okey, untuk yang kedua, first part dia. So kita lihat dua hasil tambah AB darabkan dengan negatif AB dan kita gunakan sifat taburan kanan, kita akan dapat bentuk ni. Dan kemudian kita ada A tambah negatif pada A dapat sifar B. Dan kemudian kita telah tunjukkan dalam bahagian yang pertama ini adalah sama dengan sifar daripada bahagian yang pertama, teorem 14.3 bahagian 1 yang kita baru tunjukkan tadi. Jadi apakah maksud yang kita ada kat sini? Kita ada AB darabkan dengan ini sama dengan sifar, jadi ini mestilah negatif bagi AB. Ataupun kita boleh tuliskan negatif bagi AB adalah term ini, iaitu negatif AB. Kita gunakan kaedah yang sama jugalah untuk yang tunjukkan yang sebelah satu lagi. So kita dah buktikan yang kedua. Untuk yang ketiga, kita nak tunjukkan yang negatif A darabkan negatif B sama dengan AB. Okey, jadi daripada teorem 14.3 nombor 2 yang baru kita tunjukkan kat atas tu, negatif A darabkan dengan negatif B samalah dengan negatif ni kita keluarkan jadi A darab negatif B. Daripada teorem 14.3.2 yang kat atas ni. Dan kemudian sekali lagi kita apply kat dalam ni, A darabkan dengan negatif B sama dengan A darab B darab negatif. So dapat negatif A darab B untuk yang kat dalam bracket yang pertama ni, jadi kita akan dapat negatif AB. So ada negatif B dan negatif bagi negatif itu daripada teorem 5.2.1 sebab kita dah tunjukkan teorem 5.2.1 songsangan bagi songsangan adalah diri sendiri. Jadi negatif bagi negatif adalah AB.
Lanjutan daripada teorem tadi, kita boleh simpulkan yang negatif 1 darab A sama dengan negatif 1A. Okay, jadi kenapa kita boleh gunakan teorem 14.3 bahagian kedua, negatif bagi A sama dengan negatif 1 darab A, dan 1 darab A daripada takrif gelanggang adalah A. Ini takrif 14.2. Untuk gelanggang, kita tidak boleh lakukan operasi pemansuhan. Kita tak boleh lakukan operasi pemansuhan secara terus. Kerana jika A darab B sama dengan sifar, kita tidak boleh simpulkan yang A sama dengan sifar atau B sama dengan sifar. Begitu juga jika A darab B sama dengan AC, maka kita tidak boleh simpulkan yang B sama dengan C. Begitu juga dengan jika A, B sama dengan B, kita tak boleh buat kesimpulan A sama dengan 1. Jadi untuk gelanggang, kita tidak boleh lakukan operasi pemansuhan. Jadi kita lihat beberapa contoh dahulu tentang sifat hukum pemansuhan ini. Okay, yang pertama kita dapati kat sini 3 darab 4, 12. Dalam modulo 12 adalah sifar. 12 adalah sifar. Jadi kita dapati kat sini ada dua unsur A, B sama dengan sifar, tetapi kita dapati A bukan sifar, B juga bukan sifar. Jadi kita tak boleh lakukan pemansuhan lah jika hasil darat sama dengan sifar, tidak semestinya A dan B juga mestilah sifar. Begitu juga dengan contoh yang kedua, jika 3 darab 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan 3 darab 10 sama dengan 30 juga adalah 6 dalam Z12. Jadi kita dapati kat sini 3 darab 2 sama dengan 3 darab 10. Tetapi 2 tak sama dengan 10. Jadi kita tak boleh cancelkan 3. Dan kita buat andaian yang 2 sama dengan 10. Begitu juga dengan sifat yang ketiga. Kita ada 5 darab 3 ada sama dengan 3. Tapi 5 ini bukan 1. Okay, jadi 5 bukan 1. So itu, jadi contoh ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh melakukan operasi pemansuhan ini secara direct. Begitu juga dengan matrix 2 kali 2. Contoh ni kita lihat. 1, 2, 3, 6 darabkan negatif 2, 4, 1, 2. Negatif 2 sama dengan matrik sifar. Tapi kedua-dua ni bukan sifar. Itu juga dengan contoh yang kedua ni. Kita dapat sifar 1, sifar 2 darab 1, 1, 3, 4 sama dengan 3, 4, 6, 8. Begitu juga dengan sifar 1, sifar 2 darab 2, 5, 3, 4. Juga kita akan dapat 3, 4, 6, 8. Jadi kita dapati sifar 1, sifar 2 darab 1, 1, 3, 4 sama dengan sifar 1, sifar 2 darab 2, 5, 3, 4. Tapi yang kedua-dua ni matriks yang berbeza. Tak boleh buat kesimpulan begitu. Okay. Okey, so kita telah lihat pagi ni apa itu gelanggang. So gelanggang dia merupakan satu set dengan dua operasi, operasi tambah dan operasi darab, dan dia mesti penuhi 5 aksiom, iaitu A dengan operasi tambah merupakan kumpulan abilat, kemudian operasi darab mestilah kali kesatuan, mestilah tertutup dan mesti penuhi sifat taburan kiri dan taburan kanan. Kemudian kita ada gelanggang operasi darab tu tidak semestinya kalis tukar tertib. Jika darab kalis tukar tertib, kita ada gelanggang kalis tukar tertib. Contoh gelanggang yang bukan kalis tukar tertib adalah gelanggang metrik segi empat sama. Gelanggang yang tidak mempunyai, yang bukan gelanggang kalis tukar tertib. Kemudian gelanggang beruniti ataupun gelanggang dengan keunitan jika uniti dia wujud, identiti operasi darab. Dan kita lihat contoh gelanggang yang bukan keunitan, gelanggang tanpa keunitan ataupun gelanggang tak beruniti adalah gelanggang
nombor genap, 2Z. So itu adalah beberapa contoh gelanggang yang kita terlihat. Kemudian sifar adalah unik. Kemudian identiti operasi darat, unity juga adalah unik. Dan kita dah lihat beberapa contoh-contoh gelanggang lain. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan operasi pemansuhan bagi gelanggang kerana ada kes-kes yang kita tidak boleh mansuhkan. Itu apa yang telah kita lihat hari inilah, pengenalan kepada gelanggang. So besok kita akan teruskan dengan beberapa lagi sifat-sifat gelanggang bila kita boleh lakukan pemansuhan kiri dan pemansuhan kanan. So itu kita akan sambung besok. So untuk hari ini kita akan berhenti dahulu di sini. Ada apa-apa persoalan untuk hari ini? Tak ada, setakat ni saya faham. Okey. So kita akan jumpa besok. Okey, jumpa besok ke 9. Okey. Terima kasih, Prof. Yeah.